Kita puji inisiatif orang nak. Saya tak ada nanti orang kata elok-elok orang nak semayang kita nak down ke dia. Tak, tidak. Saya puji sangat. Saya sangat-sangat puji orang yang solat di dalam kereta api. Saya sangat tabiklah. Moga-moga Allah murahkan rezeki dia. Amin. Sebab apa? Komitmen dia nak semayang. Cuma tambah ilmu saja. Kena faham. Sebab apa? Masalah solat dalam train ni, Assalamualaikum netizen, dan kita hari ni kat Malaysia ni tak habis dengan isu, dan isu agama kita akan cuba selesaikan sebab itu je lah bidang yang kami boleh ceritakan, Ustaz. Jadi bersama saya Ustaz Syed Syarizan dan saya Piur Rahmat. Isu yang paling viral sekarang ni, solat atas train, Ustaz. Jadi Ustaz, teruskan Ustaz, kita bincang macam mana hukum solat atas train, Ustaz. Tafadhal. solat dalam train ini adakah dibolehkan macam orang kata Nabi solat di atas kenderaan? Dalam hadis memang ada Nabi solat di atas kenderaan. Contohnya unta ataupun keldai ataupun kuda. Takkan memang Nabi diri atas unta, Ustaz? Tak ada, Nabi duduk. Nabi duduk lah kan. Jadi kenapa tak boleh pula solat dalam train? Baik. Tapi kena ingat dalam hadis tu Nabi jelas sejelas-jelasnya, tak boleh ditakwilkan. Nabi solat di atas kenderaan solat sunat. Solat sunat, bukan solat fardu, kan? Jadi dan dalam hadis tu juga sahabat kata bila masuk waktu solat, Nabi turun, Nabi solat di atas bumi. Nabi tak teruskan solat di atas kenderaan. Dan solat di atas kenderaan Nabi ikut kiblat, tak ikut kiblat yang exactly. Nabi ikut di mana saja arah kenderaan. Contoh kalau kita punya kiblat arah barat, kita nak pergi selatan. Solat ikut selatan tu, menghadap selatan. Ini bukan ikut Mekah. Bukan ikut Mekah. Itu naik kenderaan bawa. Macam itulah disebutkan. Tapi solat sunat. Solat sunat. Tapi masalah yang dalam train tu solat fardu subuh. Betul. Sebab nak kejar waktu kerja. Nak kejar waktu kerja. Baik. Boleh kita simpulkan solat subuh di atas kenderaan ni boleh kita kaitkan dengan dua keadaan. Dua keadaan. Okey, pertama yang solat subuh di atas kereta api sebabkan dia tunggu kereta api dan masuk dalam kereta api sebelum masuk waktu subuh. Dan dia keluar daripada train dah syuruk. 7.30 contohnya. 7.30. Okey? Okey. So tak ada pilihan. Nak solat dekat surau kat KTM tak boleh. Nak solat tepi jalan tak sempat. Sebab apa? Waktu tak masuk lagi. Lepas tu okey, nak tangguhkan solat sampai dekat destinasi. Baik. Contoh tempat destinasi kita tunggu tu, keluar-keluar tak sempat juga nak solat sana. Betul. Dah syuruk dah. Dah keluar matahari. So tak ada pilihan, dia solat di dalam train. Itu situasi pertama. Dan situasi kedua iaitu mereka yang solat, contoh dia ada waktu untuk laksanakan solat tidak dalam train. Ada gap sikit lah. Ada gap. Contohnya lah subuh masuk 6.10 minit. Kereta api sampai 6.20 minit. 6 suku 6 lebih. Okey. 6 suku 6.20. So ada 10 minit. Ataupun dia naik sebelum masuk waktu subuh. Baik. Tapi sampai ke destinasi pukul 7. Sebelum syuruk. Baik. Tapi orang macam ni pun dia buat solat dalam kereta api katakan. So kita nak bincangkan dua situasi ni. Baik. Mana-mana yang boleh, mana yang tak boleh. Baik, jadi kita ada dua kelompok manusia. Yang pertama memang tak ada gap langsung, naik tu sebelum subuh, turun tu lepas syuruk. Ataupun kelompok yang ada waktu gap tu tapi dia tak nak tunggu waktu syuruk, dia juga solat kat atas train. Jadi Ustaz, untuk kelompok pertama Ustaz yang tak ada gap langsung. Baik, sebelum kita bincang kelompok pertama, kita baik bincang kelompok yang kedua. Yang ada gap. Okey, baik. Okey, golongan kelompok kedua sama ada sebelum masuk ada sempat nak buat solat dekat luar, tepi-tepi tu. Dan kedua ataupun sampai destinasi masih ada waktu solat. Orang macam ni tak boleh solat dalam train. Tak boleh. Tak payahlah buat soleh sangatlah. Saya kecil hati orang. Dah, saya minta maaf lah tuan-tuan. Bukan apa, sebab saya tengok kat Twitter ni kita kena bersama mereka memartabatkan Islam. Dah, sebenarnya itu jahil Kekurangan ilmu. Okay, kita terangkan. Yang ada gap, kalau dia katakan okey kereta api biasa sampai 6.30. Okey. So yang ada masa 20 minit lagi nak solat. Ustaz, surau penuh ramai orang. Kalau boleh sembahyang dekat atas lantai kereta api tu, kenapa kaki lima tak boleh sembahyang? Betul. Solat Nabi solat di atas tanah tanpa lapik, Nabi solat di atas batu. Apa isunya? Mentaliti kita nak solat kena ada surau. Ustaz dulu di UK, Ustaz. Macam mana Ustaz? UK tak ada surau? UK tak ada surau. Saya kat Mesir masa belajar dulu first degree. Orang sembahyang tepi kaki sebelum tunggu kereta api tu, sembahyang berjemaah dekat kaki lima tu. Selamba je. Dekat UK saya sembahyang dekat park. Mak Saleh tak ada kacau pun. Betul. Pagi-pagi tu musim panas kan, dia punya musim sejuk. Musim sejuk ni dia punya siang dia pendek. Malam dia panjang kan. Jadi
Benda-benda macam tu saya selamba pernah semayang dekat railway station. Mak Saleh saya ambil gambar lagi. Yang tak boleh tuan-tuan, solat atas railway. tak boleh. Tepi-tepi boleh. Maksudnya dekat tempat kaunter ke apa Ustaz. Jadi bagi mereka yang ada gap ni sebenarnya tidak boleh untuk solat atas train. Contoh dia kata, ustaz saya masuk trail sebelum masuk subuh. Tengok keadaan. Kebiasaan sampai sana pukul apa? Contohlah Ustaz, sampai pukul 7 Ustaz, ada setengah jam sebelum syuruk. So ada waktu lagi 20 minit. 20 minit. So dia tak boleh solat dalam train. Boleh ya? Kena tunggu sampai. Walaupun tak nak solat hujung-hujung waktu. Macam mana? Boleh hujung waktu. Boleh hujung waktu. Ulama kata boleh melewatkan hujung waktu, tak ada masalah. Oh, okey. Ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi pernah melewatkan solat pada hujung waktu. Baik. Hukumnya diharuskan. Apatah lagi kita nak dapatkan solat yang sempurna. Masalahnya sekarang, solat dalam train tak sempurna. Tak sempurna sebab apa Ustaz? Sebab apa? Tak menghadap kiblat dengan apa-apa. Dan Tapi kita tengok dalam gambar tu dia berdiri. Kita puji inisiatif orang nak. Saya tak ada nanti orang kata elok-elok orang nak semayang kita nak down ke dia. Tak, tidak. Saya puji sangat. Saya sangat-sangat puji orang yang solat di dalam kereta api. Saya sangat tabiklah. Moga-moga Allah murahkan rezeki dia. Amin. Sebab apa? Komitmen dia nak semayang. Cuma tambah ilmu saja. Kena faham. Sebab apa? Masalah solat dalam train ni kiblat terganggu. sebab bergerak tu Ustaz. Bergerak. Sebab apa? Train tu bukan macam ni aja, bukan kata kita solat menghadap situ tak apa, tapi kita menghadap, dia berjalan, dia pusing sana. Faham? So persoalan situ sini adalah apabila solat dalam train kiblat terganggu. Sedangkan dalam Al-Quran ijma' ulama solat mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Baik. Okey, itu yang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yang ada waktu tapi mereka cuba mereka paksa nak solat dalam solat train. Okey, yang memang tak ada waktu Ustaz. Yang tak ada waktu tak ada masalah. Dibenarkan solat dalam dalam train. Cuma dalam mazhab Syafi'i ia dinamakan sebagai solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni dia solat yang tak cukup rukun ataupun tak cukup syarat. Jadi tidak menghadap kiblat bermakna tak cukup satu syarat. So solat tidak sempurna. So wajib solat hormat waktu? Wajib. Wajib hormat waktu. Biasa orang tanyalah, ada dalil ke solat? Dalil mana dalil? Ada rujuk Bukhari dan Muslim, Nabi dan para sahabat pernah solat hormat waktu. Solat ketika itu tidak ada air untuk berwudu dan hukum tayamum belum turun lagi. Oh, belum turun tayamum. Satu tempat Nabi tu air tak ada, tayamum pun tak ada. So, sahabat dengan Nabi solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Itulah dalil solat hormat waktu, dan hadis tu jugalah dihujahkan oleh majoriti sahabat, termasuklah mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata? Dia kata hadis ni, dia kata wajib seseorang yang tak cukup syarat, tak cukup rukun, yusalli ala hasabi halih. Kata Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwa dia, kena solat dalam keadaan yang tak sempurna syarat dan tak cukup rukun. Jadi kena pula ganti balik Ustaz. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kena qada balik. Qada balik ya. Kan? Ya, jadi apa dalil kena qada balik? Sebab syarat tak cukup, rukun tak cukup. Ada hadis Nabi pernah suruh sahabat ulang solat 3 kali. Pasal apa? Rukun tak cukup, tamakninah tak ada. Oh ya. So bila rukun tak cukup, sama juga syarat tak cukup, kena qada balik. Ya. Tapi Ustaz, ada dalam Twitter tulis, saya ada baca lah. Kawan tu kata takkan setahun kerja, setahun nak solat hormat waktu. Apa? Setahun? Jangan kata setahun, 10 tahun. Rukhsah. Ada orang kata, ustaz saya kerja dekat KL tapi duduk kat Ikro. Selama, boleh tak saya jamak kasar dalam perjalanan? Masalah Boleh. Tapi saya dah 3 tahun kerja situ, 3 tahun Allah dah bagi rukhsah. 3 tahun lah ambil hadiah Allah Dia Allah. Dia Allah. Apa masalahnya dalam hal macam tu kan? Betul. Jadi sebab apa yang situasi kedua tu dia tak berhak untuk solat hormat waktu. Yang kedua tak berhak Yang pertama tu berhak. So yang saya dengar cerita daripada Kedah nak pergi kerja kat Penang. Yang kita dipahamkan dia masuk ke train sebelum masuk waktu. Dan keluar dah memang syuruk. Itu tak apa. Tu nama solat hormat waktu, sampai pejabat ada masa qada balik 2 rakaat. Jadi solat hormat waktu Ustaz, biasa orang tanya, niat dia macam mana Ustaz? Niat. Solat macam biasa juga, niat macam biasa. Usolli pada subhi rakaat ni tu tak payah niat hormat waktu. Tak adalah hormatan waktu dah. Tak payah. Sama saja niat yang wajib dalam hati. Ya. Dan satu lagi isu yang biasa solat hormat waktu ni, orang suka sangat dia ambil kesempatan nak solat hormat waktu. Suka ambil kesempatan. Yalah zaman sekarang ni dunia dah segala ujung jari kan. Kata ustaz, orang kata solat hormat waktu ni tak payah qada.
Saya tengok YouTube doktor sekian-sekian kata macam ni. Tapi tak apalah kalau dia nak ambil pendapat yang kata solat hormat waktu ni tak perlu qada, terserah pada dia. Bagi saya kena qada. Sebab apa? Itu lebih berhati-hati, lebih warak, lebih bertakwa. Ya. Tapi nak dapatkan kelayakan solat hormat waktu, ramai yang ambil mudah. Contoh Ustaz? Contoh, banyak ramai saya jumpa. Ya, nak senang punya pasal, dia ambil pendapat yang kata solat hormat waktu tak payah qada, jam dalam perjalanan balik rumah waktu maghrib. Patut telajak. So dia yakin kalau sampai rumah pun maghrib dah habis. So dia buat apa? Dia solat hormat waktu dalam kereta. Dalam kereta. Senanglah. Tengah jam. Balik rumah tak payah qada sebab dia ambil pendapat tu. Okey, fine. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Dia ada pilihan. Dalam perjalanan tu ada RNR, ada stesen minyak, Betul. ada surau. Betul. Dia lalu taman, satu taman mesti ada surau punya lah. Kenapa tak berhenti? So orang yang buat macam tu tak sah solat hormat waktunya, dia kira berdosa. Itu yang kita kena faham. Solat hormat waktu bukan simply easy saja you nak kena apa. Selagi ada waktu untuk melaksanakan solat, kena buat. Kalau ada masa pilihan untuk berhenti, kecuali kalau kita memang dalam perjalanan tu memang tak ada tempat berhenti, hutan belantara semua sekali, kalau berhenti tepi jalan kena makan rimau, itu lain cerita lah. Rimau bukan dalam buku je. Jadi Ustaz, sama jugalah kondisinya untuk naik flight 14 jam perjalanan. Yalah. Samalah. Sama hormat waktu lah. Hormat waktu. Hormat waktu macam biasa kalau kita umrah subuh kan, memang kita tak boleh nak jamak kasar, waktu pendek. Tapi biasa kalau saya naik flight, Zuhur dah masuk, saya yakin asar dah sampai Malaysia dah. Saya buat jamak takhir. Tak payah jamak hormat waktu. Ya macam itulah. Penting ada ilmu Ustaz. Okey Ustaz, macam ni Ustaz, ni soalan dia tricky sikit lah Ustaz. Tapi budak-budak biasalah dia kata, macam mana kita sekarang ada apps kan? Apps kita tu kita solat atas train, bila apps tu dia tunjuk kiblat berubah, kita berubah-berubah je tu. Macam mana Ustaz keadaannya tu Ustaz? Dia budak-budak Ustaz biasa. Boleh, tapi dari segi sudut tu kita nak tengok app. Ya dia kata apps juga ini gerak ikut je Ustaz. Boleh. Dia tidak menjadi masalah lah, boleh dalam keadaan macam tu. Jadi dari segi sudutnya, hukumnya tidak menjadi masalah asalkan tidak pergerakan tu 3 kali berturut-turut, tidak merubah struktur ataupun bentuk sifat solat tu. Hakikatnya boleh lah. Tapi you nak solat dalam keadaan kalau macam pusing macam tu, pusing macam ni, ditakuti akan pergerakan itu membatalkan solat. Kan? Membatalkan solat. Jadi boleh kita letak aplikasi tu, dia bergerak macam tu, bergerak macam ni. Dalam hakikatnya tidak menjadi masalah, cuma dia akan melibatkan banyak pergerakan, hukumnya makruh. Walaupun tak batal, makruh, tapi makruh ni melibatkan hukum makruh dalam solat, dia akan mengurangkan fadilat solat tu sendiri. Dia akan mengurangkan pahala. So kita rugilah. Baik kalau ada masa, semayang dulu. Ataupun sampai dekat stesen ada masa 10 minit, semayang ke tempat yang sempurna, daripada kita duduk solat dalam kereta api, gerak sana, gerak sini, gerak situ. Ya, mungkin tak 3 kali berturut-turut, tapi pergerakan banyak tu menyebabkan perbuatan jadi makruh. Itu saja. Baik tuan-tuan dan puan, saya rasa clear dah kot. Ada dua golongan. Yang pertama memang dia tak dapat turun dan dapat naik pada waktu solat tu. Yang kedua yang mereka ada waktu, jadi dulu dah tidur ulas. Sekarang kita akan pergi topik seterusnya. Tapi bye bye. Assalamualaikum.